Okey, ini saya akan masuk bab 5 dulu. Kamu saya tinggal lagi dah jauh itu kita buat banyak revision. Okey. Untuk soalan bab 5 ni yang penting kat sini adalah pasal congruent. Congruent yang ni banyak agak confuse juga pasal benda ni. Kita panggil dia congruent. Dia apa maksud congruent? Okey. Congruent ni sebenarnya dia maksud dia adalah satu bentuk yang mempunyai dimensi yang sama. Itu simple lah, simple, dimensi yang sama. Maksudnya kalau segitiga tu, kalau kita ambil segitiga, ambillah segitiga contoh yang senang kita fikir sikit lah. Yang ni, segitiga. Dia mempunyai dimensi yang sama, nampak? Kalau betul-betul sama ni maksudnya dia confirm congruent. Okay? Syarat utama dia untuk congruent adalah dia punya side. Dia punya side dia confirm congruent. Maksudnya kita panggil dia simple dia SSS. Iaitu yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Kalau dia punya sisi dia sama panjang, okey, automatik dia disahkan secara munasabah hanya mengatakan bahawa dia memang dah confirm congruent. Dia pertama kali ingat congruent adalah kalau dia punya size dia sama, confirm congruent. Itu nombor satu. Okey. Yang kedua, yang ini yang saya belajar confuse kan. Kalau sudut dia pula sama, apa jadi kalau sudut dia sama? Tengok saya buat Gambar lebih kurang. Kamu tengok. Gambar lebih kurang sama lebih kurang gambar dibagi ke sini. Tengok. Okey. Kemudian dia bagi apa? Dia bagi sudut ni sama dengan sudut ni sama dengan sudut ni, sudut ni sama dengan sudut ni. Okey. Yang ni kita panggil dia AAA, angle tak semestinya congruent. Kalau dia bagi sudut sama, dia tak congruent. Sebab apa? Kalau dia sudut dia sama, tak semestinya saiz dia sama. Tapi kalau saiz dia sama, automatik sudut dia mesti sama. Itu beza dia. Yang ni yang saya belajar silap. Dia ambil AAA dia kata congruent. Salah. Kalau sudut dia sama, dia tak semestinya congruent. Tapi kalau saiz dia sama, dia confirm congruent. Sebab tu yang ni yang asas dia mula faham. Congruent maksudnya apa? Dimensi dia sama. Yang paling penting apa? Dia punya side. Dia punya panjang sisi dia yang paling penting kat sini. Itu cerita pasal congruent. Okay? Jadi kat sini kalau kita tengok secara amnya, asas dia dalam congruent ni adalah dia melibatkan sisi. Kita tengok dalam saya punya handout ni, yang ambil buku teks je. Tak ada apa. Yang ini penting. Kenapa tengok buku teks, dia kata sifat congruent bagi segitiga. Yang ini penting. Sifat congruent yang memang wujud. Tengok. Kita ambil sekejap. Sebelum kita jawab tahan sekejap. Yang ini selalunya dalam kertas satu memang banyak soalan ni. Dia bagi. Okey. Sifat congruent. Okey, biasanya saya tengok kalau macam saya mengajar kat sekolah pun saya laju kat sini. Laju je First kali tengok SSS yang tadi saya cerita dah. SSS. Nombor 1. Apa maksud SSS? Dia setiap sisi sepadan adalah sama panjang. Sini Setiap sisi sepadan adalah sama panjang. Okey. Kecilkan ni kita nampak jelas. Senang. Tengok dia je. Okey, kalau sisi sama, automatik dia congruent. Okey, yang kedua tengok cerita dia. Siapa? Tengok itu. SAS. Apa benda cerita SAS ni? SAS. Yang ini maksudnya side angle side. Side angle side maksudnya dia mesti duduk sebelah-sebelah tau benda ni. Benda ni mesti duduk sebelah-sebelah. Maksudnya sudut dia punya sisi, sudut dengan sisi untuk dua-dua orang tu mesti sama. Kalau kamu tengok gambar tu nanti kita buat kita senang cek. Nampak? Tengok yang ni ada sisi, sudut sisi. Sisi, sudut sisi. Dia kata sama. Kalau yang ini sama, automatik dia adalah congruent. Okey? Yang ini yang kadang-kadang nak hafal ni susah ni. Nak hafal ni tengok cerita dia. Okey.
Kemudian yang ini dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu sisi sepadan antara kedua-dua sudut itu adalah sama panjang. Yang ini kita panggil dia ASA. Ini nombor 3. ASA maksudnya dia ada sudut, kemudian dia ada side, dia ada sudut. Okey, kemudian tengok dia punya sifat dia kan. Yang seterusnya tu tengok. Yang ni sebenarnya saya ambil pada buku teks ya, direct ya kan. Tengok. Okey. Nombor 4, kalau kamu tengok cerita dia pasal AAS. Maksudnya ada sudut-sudut baru jumpa dengan side. Dia sama. Okey, dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu daripada sisi sepadan yang bukan terletak di antara dua sudut sama panjang. Sebenarnya kalau tengok baca dia cerita dia susah juga cerita dia. Okey. Cuma yang saya tak setuju yang ini. Dalam buku teks dia bagi AAA. Tadi saya bagi tahu AAA dia tak semesti kongruen. AAA tak semesti kongruen. Yang ni. Sebab apa? Bila sudut sama, sisi dia tak semestinya sama. Kan? Dan saya cek dari buku, bila kita buat AAA ni ada satu gambar tu dia tak kongruen. Sebab apa? Bila AAA hanya sudut yang sama, sisi dia tak semestinya sama. Okey, sisi dia tak semestinya sama. Sama juga dua orang ni. SA pun sama ni, tengok. Kan? Dua sisi sepadan dan sama, satu pada sisi sepadan cangkum antara luas pasangan segitiga mestilah sama. Ni dia ada cerita pasal luas sama kan. Okey. Dua-dua ni yang bawah ni, kalau kamu tengok cerita dia antara AAA dengan SSA ni. Dua-dua ni dia tak confirm kongruen. Dia tak confirm kongruen. Kan? Sebab dia boleh berubah kat situ kan. Sebab dia tak ada satu sisi. Kan? Sisi depan sudut dia tak boleh kira sebab dia boleh berubah. Bentuk dia boleh berubah bentuk. Ni kita tengok contoh saya bagi. Ni kamu kena, yang penting yang 4 ekor ni. 4 ekor mula-mula ni kamu kena tahu. Okey, yang paling penting sekali dia adalah melibatkan saiz sisi. Untuk kongruen adalah disebabkan oleh saiz bukan sudut. Okey? Tengok. Ini dalam buku teks saya ambil Okey. Tengok balik yang kat atas ni soalan dia. Tentukan sama ada pasangan yang rajah yang berikut adalah kongruen ataupun tidak. Tengok nombor 1. Kamu tengok dia bagi apa? Panjang. Kalau panjang, kita boleh tentukan. Kita boleh tentukan sebab apa? Semua yang dia bagi adalah panjang sisi. Kita hanya perlu cek sama tak panjangnya. Itu saja. 8 dengan 8 sama. 15 dengan 15 sama. Cantik kan? Okey. Yang ini dia bagi 10, yang ini dia bagi 5 kat sini. Sebenarnya sama. Sebab apa? Bila kita tolak, yang ini 5 campur dengan 10, kita akan dapat 15 balik. Dia sama panjang. Okey, 7 macam mana? Yang ini dia bagi 8. Yang ini dia bagi 1. 8 tolak 1, kita akan dapat 7. Jadi nilai dia, semua sisi dia adalah sama panjang. Jadi benda ni adalah automatik. Kita panggil dia kongruen. Kongruen untuk A tu 5.1A. Kalau kamu tengok A, dia kongruen sebab apa? Kongruen sebab dia guna sistem SSS. Panjang sisi dia, semua sama panjang. Bila semua sama panjang, automatik dia adalah kongruen. Okey. B, kita tengok B. Apa cerita dengan B Tengok B, saya akan tarik kejap. B, tengok lebih kurang cerita dia. Saya lukis dulu. Dia bagi lebih kurang macam ni lah. Okey. 120, 15, 25. Okey, kemudian sini tarik bawah. Okey, dia bagi 15,
kemudian ada 30 ke atas. Okey, kalau kamu tengok sifat dia kat sini, kalau kita kira ni 120, 25 semua ni kan, kalau dapat sudut kat sini pun, kalau kamu kira contohlah dalam segitiga, kita nak kira juga dalam segitiga, sudut dia mesti 180. 180 tolak 120, 60, 60 kat sini, kita akan dapat 35. Nampak? Kan? Tak ada satu sudut pun yang sama dengan 30. Walaupun panjang ni sama, jadi automatik kat sini sifat pun tak cukup. Yang ni ada 2 sudut, 1 panjang. Yang ni 1 sudut je dia bagi. Automatik benda ni kita panggil dia tidak kongruent. Tidak kongruent atas sifat apa? Ini memang tak ada sifat lah. 4 orang ni tak cukup sifat. Yang sebelah ni bagi 2 sudut, 1 panjang, ini 1 sudut je. Kan benda dia bagi pun dah tak cukup. Ini automatik. Kalau dia bagi macam ni dalam exam, sonok lah. Kan? Okey. C. Tengok C, gambar C kat situ. Saya besarkan dia. Buat macam source. Ya. Untuk C kalau kamu tengok, dia ada sudut. Dia ada bagi sudut. Okey, dia ada bagi sudut, tapi dia ada bagi banyak sisi kat sini. Kita tengok banyak sisi, check tengok. Yang penting kita tengok sisi dulu. Sisi dia bagi kat sini 30, 30, okey, 13, 13. Nampak dia bila dia tanda sama panjang ni. Bila dia tanda sama panjang maksudnya ini 13, ini 13, ini 13, ini 13, 20, 30. Okey. Bila kamu tengok sisi dia semua sama, sudut kita tak pandang lah. Sudut kita tak pandang. Bila sisi semua sama, sudut terus kita tak pandang. Sebab apa? Bila sama panjang, sisi dia semua sama panjang, automatik benda ni adalah kongruent. Yang penting tengok panjang dulu. Bila dia sama panjang, dia automatik kongruent dah. Okey? Di C ni dia adalah kongruent. Sudut tu tak tengok apa. Tapi kalau kamu kira, kamu akan dapat. Memang kita akan dapat. Sebab apa? Yang ini dengan ini kita panggil dia sudut pedalaman. Sudut pedalaman jumlah dia mesti 180. Jadi kalau yang ini 113, kalau kamu ambil 180 tolak 113, kamu akan dapat 67. Tapi benda ni tak penting. Bila kamu tengok dalam satu gambar, kalau sisi dia semua panjang dia sama kiri dengan kanan, automatik kita panggil dia terus dia menjadi kongruent. Okey? Tengok ni. Ini tengok gambar pun tahu. Tengok gambar pun tahu. Kan? Tapi tengok. Dia bagi apa? Ini 6, ini 6, ini 6, ini 6 semua. Tapi yang ini 8, ini 6. Dia tak sama habis. Sebab bila satu tak sama, sisi dia automatik dia bukan kongruent dah. Kan? Kongruent kalau sisi dia mesti semua sama. Semua sama. Kiri dengan kanan sama. Maksudnya sini 6, sini 6, sini 6, sini 6, sini 6, sini 6. Sini 6, sini 6. Bawah pun kena 6, 6 juga. Baru kongruent. Okey? Itu sifat yang kita panggil dia sebagai kongruent. Okey, tengok. Nombor 2. Tentukan pasangan kongruent dalam rajah di bawah. Tentukan pasangan kongruent dalam rajah di bawah. Kita tengok dimensi dia pun kamu boleh tengok pasangan dia. Contoh A. Ini kita guna apa? Kita guna panjang aja, panjang sisi je. A dengan apa? Tengok betul-betul gambar dia, kamu akan tengok dia sama dengan F. Nampak? A dengan F. Okey? Tengok sisi dia ada. Yang ini sama, ini sama, ini sama, sama A dengan F. Okey? Kemudian C. C kat sini dia tak ada kawan. Tengok C tak ada kawan. Mencari kawan tak ada C. E dengan B. E dengan B. Dia tengok. E dengan B. Kemudian yang lain dah tak ada dah. Dua tu saja pasangan yang kita panggil dia pasangan kongruent. Yang disebabkan oleh apa? Panjang sisi. Okey? Kalau kamu tak faham boleh tanya. Tanya dia. Benda ni kadang-kadang dia
tertinggal. Masa belajar kadang-kadang lupa kejap. Soalan exam tu boleh jumpa, sayang kan. Benda ni patutnya kita boleh buat. Kan? Okey. Tengok. Saya pergi terus latihan 5.1. Okey. Tengok kejap. Boleh nampak latihan 5.1B kat sini. Okey, dia bagi nombor 1. Rajah di bawah menunjukkan 2 segitiga kan. PQR saya tandakan kat situ. Ini lebih kurang dia lukis sedikit mungkin lebih kurang je. PQR. Kemudian yang ini dia bagi macam tu kurang sikit. Y, Z, X. Okay. Diberi bahawa kedua-dua segitiga PQR, XYZ adalah kongruent. Okay. Bila dibagi dua-dua kongruent, maksudnya sepatutnya dia punya sisi dia haruslah sama. Dia punya sisi ni mesti ada kawan dia, mesti ada kawan. Dan dia kata PQ sama dengan XY. Okay, cantik dan tanda seorang. Okay. Nyatakan ciri-ciri lain yang terlibat sekiranya setiap berikut digunakan. Kan? Setiap berikut digunakan. Okay. Dia nak ciri-ciri lain. Okay. Yang pertama dia nak apa? A. Dia kata dia nak sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Okay. Dalam bahasa Inggeris tadi, side angle side. Okay. Side angle side. Okay. Dia nak yang mana? Dia kata nyatakan ciri-ciri lain yang boleh digunakan. Kita boleh ambil lah. Bila kita dah ada sisi satu, kan? Kita boleh ambil mana-mana. Contoh kat sini saya ambil kat situ. Maksudnya saya ambil yang pertama, sisi dia saya ambil PQ, dia bagilah sama dengan XY. Kemudian saya ambil mesti lepas tu kena ambil sudut. Sudut mana? Sudut ni ke sudut ni tak kisah. Ambil sudut. Contoh kalau ambil sudut Q, kita kena bagi tahu. Sudut Q dengan siapa? Sudut Q dengan siapa? Tengok betul je. Sudut Q dengan siapa? Sudut Q mesti sama dengan sudut Y. Tengok kedudukan dia. Nampak? Kan? Lepas tu siapa? Panjang. Panjang apa? Kita pergi sini, sinilah pula QR. QR mesti sama dengan YZ. Secara dia cerita dia. Sebab kadang-kadang kamu tahu. Tapi bila soalan tanya macam ni, macam mana nak cerita dia? Kita tak tahu cerita. Nyatakan ciri-ciri lain yang terlibat jika setiap berikut digunakan. Macam ni cerita dia. Okay? Tengok B. B dia nak apa? Sisi sudut. Sisi sudut. Oh sorry. Saya lupa bagi tahu dia ada dua jawapan tadi saya pergi ke arah sana, dia boleh pergi arah sini. Dia mesti boleh ikut jam, lawan jam. Jadi jawapan kedua, kalau kita ambil sama, saya ambil PQ, starting dia sama dengan XY sama. Tapi tadi saya ambil sudut dia Q. Sekarang kalau kita pergi kat sudut P, apa cerita? Sudut P mesti sama dengan sudut X. Okay, kemudian yang bawah dia pergi sini, turun sini. Ini pergi sini, turun sini. Jadi kat sini PR mesti sama dengan XZ. Ada dua jawapan boleh terima. Untuk apa? Sisi sudut sisi. Okay? Sama kat ni. Sisi sudut. Kalau sisi sudut kita ambil contoh, saya start dengan apa? Start dengan sama. Starting dia kita ambil start dengan PQ. Jadi saya akan tulis maka kalau PQ sama dengan XY, lepas tu sisi. Jadi kena ambil apa? QR. Contoh kalau ambil QR sama dengan siapa? Ni. YZ. Dan kemudian sudut. Sudut siapa? Sekarang kita nak pergi sini. Kita dah pergi ke sini dan jumpa sudut dia kat sini. Sudut dia adalah sudut R. Sama dengan siapa kawan dia sini? Z. Dan dia ada dua jawapan juga. Satu ikut jam, satu lawan jam. Sebab tu kamu akan nampak soalan ni biasanya dia bagi dalam objektif.
Kita tengoklah cerita dia mana check ABC dia satu. Okey. Itu cerita dia pasal bila dia dah bagi tu kongren, disuruh guna ni, maksudnya kita boleh dapat dua jawapan. Lagi mana ni? Kalau mula dengan PQ sama dengan XY, okey. Kemudian CC pergi kat PR contoh. Kalau pergi kat PR sama dengan apa? XZ. Kemudian baru jumpa sudut. Sudut dekat R juga. Sama dengan sudut dekat X. Okay. Dekat Z. Sama Okay. Saya cek balik Okay. XY, XZ, kemudian sampai ke Z. XY, XZ sampai ke Z. Okay. Itu cara kita nak buat satu benda kongruent pasal apa ni pas pula kan ayat dia berkenaan dengan apa yang diberikan okey. Dia nombor dua. Okey. Nombor dua, tengok rajah di bawah menunjukkan satu segitiga ABC. Rajah di bawah menunjukkan satu segitiga ABC. Nombor dua. Okey. Okey, gambar rajah dia dikurang. Sini. Turun. Boleh tak Kenapa tak? Cantik. Tak kena. A. B. Buat titik dulu lah. C. Baru jadi. Okey. ABC Diberi bahawa satu lagi segitiga PQR adalah kongruent dengan segitiga ABC. Okay, nyatakan sifat-sifat kongruent bagi segitiga terlibat. Nyatakan sifat-sifat kongruent bagi segitiga terlibat jika, okey, kita tengok A. Dia bagi apa? AB sama dengan PQ, kemudian BC sama dengan QR, kemudian dia bagi AC sama dengan PR. Okey, soalan dia nyatakan sifat-sifat kekongruenan. Ya, ini semua sisi dia bagi. Automatik sifat dia guna sifat apa? SSS lah. SSS kalau bahasa Inggeris dia side. Bahasa Melayu kita CC. Okey, itu sifat dia yang kamu tengok. Nyatakan sifat tentang apa pula sifat ni tak tahu. Rugi. Dalam exam lain ni kalau tak tahu rugi lah. Benda ni simple boleh jawab tadi. Okey, tengok B pula. B dia bagi kat situ AB sama dengan PQ. Kemudian bagi sudut ABC sama dengan sudut PQR. Kemudian dia bagi apa? Sudut BAC sama dengan sudut QPR. Okey? Ini senang lah apa cerita kita ni. Kita tengok ni je. Kadang-kadang kamu kena lukis ke cikgu. Tak payah lukis pun. Dia minta apa? Dia nyatakan sifat kekongruenan sahaja. Apa sifat dia? Ni apa? CC. Ni sudut. Ni sudut. Tapi jangan bagi SSS. Kalau bahasa Melayu, pakai bahasa Melayu habis semua SSS. Kan? Jadi kita kena nyatakan dalam bahasa Inggeris. Ini side, angle. Jadi sifat dia adalah SAA. Itu kita panggil dia sifat kekongruenan. Boleh faham kan? Jadi kalau kamu tengok, kamu nak hafal pun bagus juga okey. Tadi saya ada bagi tahu, saya lupa bagi tahu tadi. Okey, saya bagi tahu kalau dia sudut angle, saya bagi tahu dia tak semestinya kongruent. Dia tak semestinya kongruent. Kalau dia kata A maksudnya tak semestinya kongruent. Dia kena tambah satu maklumat iaitu luas.
Kalau dia kata luas segitiga sama, baru dia jadi kongruent. Dia kata sisi sama, kemudian dia kata luas pun sama, kongruent. Tapi kalau dia kata sudut saja sama, dia tak bagi tahu luas, dia tak semestinya kongruent. Okey, faham? Saya terlupa beritahu pula, kacau. Tengok soalan seterusnya. Terus pergi dekat 5.1C. Saya rasa kamu dah pernah buat, latihan-latihan ni semua dah pernah buat. Tapi mungkin sebab yang ni dah lama tanya ni, belajar sebelum PKP 3 dah belajar benda ni kan. Jadi mungkin dah lama tinggal, terlupa. Kita tengok balik kan. Latihan 5.1C. Nombor 1. Dalam rajah di sebelah, garis AB DE adalah selari. Kan? Dia bagi gambar rajah dia. Bagi selari macam ni. Saya kena buat selari tu dulu. Kemudian dia cross. Cross itu. Dan ini A, B, C, D, E, selari kan. Okay. BE dan AD adalah garis lurus. C ialah titik tengah bagi AD. Okey, bila dia kata C ialah titik tengah, maksudnya ini dengan ini sama panjang. Okey. Tunjukkan bahawa segitiga ABC dan DEC ialah kongruent. Okey. Jadi kita tengok apa sifat dia yang boleh jadikan kongruent. Kita tahu. Sekarang kita kena saya asingkan segitiga bentuk ni. Satu warna merah. Okey. Itu juga ada biru. Okey ya. Tengok apa sifat kongruentan ni. Kalau saya ambil yang pertama panjang dia, jadi saya ambil iaitu AC sama dengan CD. Lepas tu saya ambil apa? Sudut. Okey, sudut mana sudut ni? Contoh sudut ni. Sudut ni sama tak dengan ni? Sama. Kenapa? Garis selari. Bila dia garis selari, automatik sudut ni sama sebab apa? Dia zigzag. Dia zigzag. Jadi kita boleh bagi tahu sudut kita kat situ. Okey, kalau kamu tulis A saja pun boleh. Tak ada masalah untuk segitiga lah kan. Contoh A saja. Jadi sudut A kalau nak bikin penuh pun boleh. CAB. CAB sama dengan sudut CDE. Kenapa? Kalau nak bagi syarat lah. Zigzag selari. Nama dia adalah sudut selang-seli. Sudut selang-seli. Tapi yang ni tak bagi pun tak apa. Kamu kena tahu dia cerita dia. Okey, kemudian adakah panjang ni dengan panjang ni sama? Dia tak bagi. Nampak? Jangan pandai-pandai. Salah, dia tak bagi. Dia tak bagi panjang ni dengan panjang. Dia tak kata pun AB dengan DE sama. Dia tak bagi. Dia kata selari, dia tak kata sama panjang. Yang dia kata ni titik tengah. Bila titik tengah maksudnya dia bagi dua sama panjang. Itu saja. Jadi kita boleh ambil kepanjang? Tak boleh. Kita tak boleh ambil side. Kita kena terus pergi dekat sudutnya. Jadi kita ambil itu sudut dia adalah, kita ambil kat situ apa? DEC sama dengan sudut ABC. Kenapa sama? Sama juga nampak. Dia zigzag. Ni dengan ni sama. Zigzag. Zigzag. Sama juga. Sudut selang-seli. Nampak? Jadi sekarang kita ada apa? Kita ada side angle. Jadi yang ini adalah sifat menunjukkan kongruent. Okey. Jadi kita tengok gambar, kita tahu dah ini kongruent ni. Tapi macam mana nak cerita? Tunjukkan bahawa segitiga adalah kongruent. Nak tunjukkan kita buat macam ni.
Kena buat macam ni, masuk je sifat dia. Itu cara kita ceritakan bahawa dia adalah congruent. Okey? Boleh ikut ke? Kedua, soalan nombor 2. Macam mana pula nombor 2 ni? Rajah di bawah menunjukkan dua sisi 4 yang kongruent. Okey, dia bagi gambar tarik so. Okey, PQRS ni. Ini dia bagi 68. Yang dia bagi sini 5. 90 darjah. Itu saja. Jadi dia gunakan apa? Side angle SAA bukan SAA juga. Kemudian dia kata congruent. Sebelah dia pula gambar yang patutnya sama sebab dia bagi tahu congruent. Jadi T U W V. Okey, tapi yang ini dia bagi yang ini je. Okey. Diberi bahawa panjang bila dia bagi tu congruent, maksudnya sifat dia mesti sama. Sama itu apa? Kalau sini 68, sini pun 68. Sini 90, sini 90, sini 5, sini 5. Tu saya tunjuk dulu sebelum kita start baca soalan ya. Jadi bila dia bagi tahu, dia kata rajah di bawah menunjukkan dua sifat yang kongruent. Itu kita letak 5, 5. Yang ini 90, 90. 68, 68. Mamat dia pula kata aku 105, kata aku pun gitu. Itu sifat untuk kongruent, sama. Sebab dia dah bagi tahu benda tu kongruent. Okey. Diberi panjang WU. WU ialah 13. Yang kita buat. Bila dia buat WU, jadi dia dah jadi segitiga. Dua segitiga. Kawan dia belah sini. Jadi segitiga ni dengan segitiga ni automatik kongruent juga. Berapa dia bagi tahu? Dia kata 13. Bila yang ini 13, ini pun 13. Macam tu. Okey, hitung panjang PQ. Bila panjang PQ ada segitiga, automatik kita boleh pakai apa? Segitiga bersudut tegak. Pythagoras theorem. Okey, Pythagoras theorem nak cari yang pendek ni, ini adalah 13 tolak 5. Kuasa 2, punca kuasa. Itu cara kita buat. Kita panjang tolak pendek dulu, letak kuasa 2, letak punca. Dan kamu akan dapat jawapan, tekan kalkulator kamu akan dapat 12. CM. Dah jawab dah? Okey. Yang kedua, sudut apa dia nak? SRQ. 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 Sini. Dia nak cari sudut ni, kena cari sudut ni. Dia sama sudut dia, dua sudut tu sama. Jadi macam nak cari? Dalam satu segi 4. Dalam satu segi 4, jumlah sudutnya mesti 360. Jadi B ni kita ambil dia 360 tolak dengan 105 tolak dengan 90 tolak dengan 68, dapatlah yang ketinggalan kat situ adalah SRQ. Macam tu. Ambil kalkulator kira je, tu kamu akan dapat jawapan. Tiga 360 tolak 105 tolak 90 tolak 68 sama dengan 97. Okey. Ada satu lagi. Jom soalan nombor 3 pula. Dia ada banyak nasihat dia bagi kat sini nanti.
modul ni saya akan bagi kemudian. Sebab tadi saya susun-susun tak sempat nak hantar kamu kan. Okey. Kita tengok soalan ni. Nombor 3. Nombor 3 kat sini dia bagi gambar tu. Gambar dia asalnya gambar dia adalah kotak je. Gambar asal lah. Kemudian kita pecah kat situ. Sini. Kemudian sini. Okey. Kurang lah. 20, 50, 18. Okey. Muizzuddin membahagikan tanahnya yang berbentuk segi empat tepat kepada dua bahagian yang kongruen. Bila dia kata kongruen maksudnya kita tahulah sifat dia. Macam mana sifat dia? Kita kena ambil geng ni lah. Saya akan buat geng dulu, geng merah. Geng merah dengan geng hitam. Okey, geng merah dengan geng hitam. Jadi kita lengkapkan tengok. Kalau yang ini 18 bukan 8 ada 18 lagi. 18 maka kawan dia siapa? Kawan dia kat sini 18 juga. Sini 20, kawan dia siapa sini? 20. 50 memang dua-dua. Tak ada masalah. Dia dua-dua sama cerita dia. Sekarang mana lagi kawan kita dapat? Tengok sini 20, 50. Jadi sini 70. Nampak? 20, 50, sini 70. Dia kongruen. Dia macam simetrik sebenarnya. Sama, dia sama. Okey. Yang ini 18, 18. Jadi 36, 36. Habis semua dapat. Dia tanya, kita jawablah. Dengan sifat kongruen tu. Okey. A. Soalan dia minta apa A? Perimeter dalam meter bagi setiap bahagian tanah. Perimeter bahagian tanah, perimeter sama dengan kita ambil 20 campur 18 campur 50 campur 18 campur patah balik sini 70 campur naik 36. Dia pagar dia. Kita pagar dia perimeter Ambil kalkulator, campur tengok. Dia akan dapat 20 campur 18 campur dengan 50 campur dengan 18 campur dengan 70 campur dengan 36. Kita akan dapat pagar kita sepanjang 212 meter. Itu perimeter. Luas dalam meter bagi setiap bahagian tanah. Luas tak payahlah kamu kira satu-satu. Tak, luas senang je. Semua bahagi dua skop. Luas satu bahagian ni sebab apa? Dia bahagi dua nampak? Jadi semua bahagi dua. Apa luas semua? Luas semua adalah luas kotak je. Luas kotak apa? 36, 90. Kemudian bahagi dua. Jadi jawapan kita adalah sama dengan 1/2 darab dengan 36 darab 90 siap. Tak perlu pergi kira ni pecah di kotak, pecah campur tak payah. Ni bila dibahagi ni maksudnya kongruen maksudnya sama besar. Jadi kamu boleh tekan kalkulator terus saja. 1/2 darab 36 darab 90. Dapat jawapan kita 1620. Okey. Macam ni. Boleh saya pernah jumpa soalan kebat ni, soalan tanah ni ada soalan kebat soalan kebat misalnya, tapi tak ada apa tak susah sangatlah sebenarnya, boleh je cerita dia Contoh saya pernah jumpa yang soalan tu dia lebih kurang saya tak ingat sangat. Dia kata ada satu bidang tanah, luas dia kotak macam tu. Kemudian ada sungai lalu. Sungai lalu dalam tanah macam tu. Sungai. Lebih kurang lah.
Lekuk macam tu. Lepas tu dia kata luas kawasan sebelah sini dengan sebelah sini adalah kongruen. Okey. Cuma bila jadi macam ni, kamu tak payahlah pergi kira panjang ni. Kita tak ambil panjang ni, tak payah. Panjang sungai bila dia kata kongruen, kita anggap panjang ni dengan panjang ni sama. Sebab apa? Sungai yang sama. Cuma yang ini dengan yang ini sama, ni yang ni sama, ni dengan ini sama. Itu kita anggap. Yang kita nak ukur sebenarnya, yang sengit-sengit tak payah ukur. Dia beza, so lebih kurang kan. Cuma dia buat sungai. Kemudian dia tanya apa? Cari luas kawasan ni. Ada setengah dia nak cari. Cikgu, macam mana saya nak cari ni? Luas ni macam mana nak ukur ni? Bentuk apa ni? Dia bagi bentuk S macam tu kan? Bentuk apa? Sebenarnya macam mana cari luas dia? Semua bahagi dua je. Sebab dia bagi tahu apa? Kongruen. Okay, sama soalan dia lebih kurang. Cuma yang ni bentuk kebat sikit lah. Dia bentuk. Bentuk sengit-sengit. Okay. Itu lebih kurang untuk soalan topik kekongruenan. Kekongruenan yang bagian pertama lah bagian ni. Okay, ada soalan? Kita tengok. Saya ada latihan banyak nanti saya bagi kamu lah. Nanti saya bagi kamu. Boleh ambil lah dekat apa. Nanti kakak akan share. Tak banyak ni, sikit je lagi. Itu je. Latihan. Kamu boleh buat lah nanti. Relax kejap, boleh buat. Latihan. Okay. Boleh? Boleh faham ke? Nanti kita tengok balik buku teks nombor tu. Fahamkan? Cerita dia simple je. Untuk bahagian pertama dalam topik ni, yang ini adalah biasanya soalan masuk dalam kertas satu. Untuk bahagian kedua nanti dia ada pembesaran. Dia ada pembesaran dan penjelmaan. Yang itu untuk kertas dua. Yang ini kertas satu, kongruen kertas satu, pembesaran dan penjelmaan adalah bahagian dua. Yang itu kita akan bincangkan insyaAllah minggu depan. Yang untuk bahagian pembesaran dan penjelmaan itu markah dia lebih banyak. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Rehat dulu sebelum kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama. Baik-baik. Kalau ada soalan ni kau boleh WhatsApp saya ya.